Alhamdulillah. Okey. Tak apa. Kita tengok apa yang kita dah belajar dalam bab yang pertama ni. Okey, hari tu kita dah belajar berkenaan dengan apa dia perekonomian dan simpan kira. Okey, kemudian selepas tu minggu yang lepas kita dah tengok kitaran perekonomian. Okey, kitaran perekonomian ni bermula dengan dokumen. Betul lah. Dokumen yang pertama. Kemudian yang kedua, buku catatan pertama. Yang ketiga, ledger. Okey, yang keempat, imbangan duga. Seterusnya, yang kelima, pelarasan. Yang keenam, imbangan duga terselaras. Yang ketujuh, catatan penutupan. Dan yang ke-8 yang terakhir adalah penyata kewangan. Jadi kamu kena ingat susunan dia ni. Daripada 1 sampai 8. Okey. Apa dia yang ada dalam tu kita akan belajar lah. Kan dalam tu tempat ni kita belajar. Boleh katakan semua benda ni lah. Yang ada dalam kitaran perekonomian. Okey, seterusnya kita dah belajar juga tentang ciri-ciri kepimpinan seorang accountant. Ada 3. Integrity, credibility dan accountability. Okey, kita dah belajar dah minggu lepas. Okey, kemudian penyata keuangan. Apa dia penyata keuangan? Penyata keuangan ni ialah ada 2 lah. Akaun perdagangan dan untung rugi. Juga penyata kedudukan keuangan. Kan kita dah tengok dah yang kat sini. Okey. Kita dah tengok contoh dalam buku teks ada kan? Ada 2. Okey, akaun perdagangan ni menunjukkan hasil tolak belanja. Secara umumnya lah. Kan? Hasil tolak belanja. Kita akan dapat untung atau rugi. Kalau hasil lebih tinggi, untung lah. Kan? Kalau belanja lebih tinggi, rugi. Okey, dalam penyata keuangan, diceritakan dalam ni ada berkenaan dengan berapa banyak aset ataupun harta perniagaan. Okey, berapa banyak liability. Hutang perniagaan. Dan juga berapa banyak equity pemilik. Equity pemilik ni modal lah. Kan? Modal pemilik. Berapa banyak modal pemilik yang ada dalam perniagaan ni. Itu diceritakan dalam penyata kedudukan keuangan. Okey. Kemudian kita juga dah tengok ciri kualitatif penyata keuangan. Okey, ciri kualitatif penyata keuangan. Okey, dia ada ciri kualitatif asas iaitu relevan, kerelevanan, perwakilan benar, juga ciri kualitatif tertingkat. Kebolehbandingan, kebolehfahaman, kebolesahan. Okey, kebolesahan dan permasaan. Okey, kita dah tengok dah. Seterusnya kita juga dah tengok siapakah penyedia penyata keuangan. Boleh jadi pemilik perniagaan sendiri. Okey, boleh jadi pemilik tu bagi gaji. Dia suruh pekerja dia buat pun boleh. Ataupun dia tak ada pekerja, dia boleh panggil pihak luar datang untuk tolong buat penyata keuangan untuk kedai dia, untuk perniagaan dia. Ni accountant luar lah, kan? Okey, entiti berasingan. Okey, entiti berasingan ni menyatakan bahawa perniagaan perlu menyimpan rekod transaksinya berasingan daripada rekod transaksi peribadi pemilik. Ini katakan ni pemilik. Okey, ni dia punya kedai dia ataupun perniagaan dia. Kan? Okey. Ni pemilik, nama dia A lah. Ni kedai dia. Kedai A.
Jadi maksud entiti berasingan ni, pemilik dengan kedai milik dia. Pemilik dengan kedai milik dia ni adalah entiti yang berasingan, tak sama, kan? Harta pemilik. Pemilik ada kaita. Kaita pemilik bukan kaita kedai dia. Kan? Kemudian belanja bil. Bil elektrik kedai. Bil elektrik kedai, siapa kena bayar? Kedai lah kena bayar, kan? Bukan pemilik kena bayar. Macam tu. Okey, samalah bil elektrik rumah pemilik. Siapa yang kena bayar? Pemilik lah kena bayar. Bukan, jangan ambil duit kedai yang nak bayar. Kan? Boleh ambil tapi kena rekod lah, kan? Kena rekod. Okey, pemilik bagi harta dia kepada kedai A. Kena rekod, kan? Kena rekod. Okey, kalau pemilik bawa masuk harta dia, membawa masuk tunai, yang itu kita panggil modal. Dia boleh bawa masuk tunai. Bawa masuk tunai boleh. Bawa masuk dalam aset pun boleh. Ambil kenderaan pemilik. Okay, untuk kegunaan kedai. Itu dikira sebagai modal. Ataupun pemilik. Kat kedai, mungkin kedai dah tak guna perabot, pemilik ambil lah. Perabot di kedai ni pemilik ambil, bawa balik rumah. Itu kita panggil apa? Kita panggil ambilan. Kan? Pemilik ambil harta kedai, kita panggil ambilan. Okey. Contoh yang dia bagi kat sini apa? Puan Karen memiliki sebuah pusat tuition di Kuching. Walaupun beliau menikmati keuntungan pusat tuition sepenuhnya, tapi beliau tidak mencampur adukkan perbelanjaan peribadi dengan perbelanjaan pusat tuitionnya. Sekiranya beliau perlu menggunakan wang pusat tuition untuk perbelanjaan peribadi, beliau akan merekodkannya sebagai ambilan dalam buku tunai. Okey, dia ada pusat tuition. Okey, pusat tuition dia untung lah, kan? Tapi dia tak mencampur adukkan perbelanjaan peribadi dengan perbelanjaan pusat tuitionnya. Bil elektrik pusat tuition diasingkan dengan bil elektrik rumah dia lah, kan? Boleh faham lah? Entiti berasingan, dia tak campur adukkan antara peribadi dengan perniagaan dia lah. Tak boleh campur aduk. Okey, hutang pemilik. Siapa yang kena bayar? Pemilik lah kena bayar, bukan kedai dia kena bayar. Hutang kedai, siapa kena bayar? Kedai lah kena bayar, kan? Bukan pemilik yang kena bayar. Boleh faham lah? Maksudnya nak bayar hutang tu guna duit kedai. Jangan guna duit pemilik kedai. Nampak beza? Dia ada dua badan lah kat sini. Satu pemilik. Okey, A ni Abu. Kedai ni kedai Abu nama dia. Okey, Abu buka kedai lah, kan? Jadi Abu dengan kedai Abu adalah dua entiti yang berasingan. Belanja kedai Abu bukan belanja Abu lah. Okey. Harta Abu bukan harta kedai Abu. Sekiranya beliau menggunakan wang pusat tuition, okey, menggunakan wang perniagaan dia untuk peribadi. Untuk peribadi. Dia ambil untuk peribadi. Okey, akan direkod sebagai ambilan. Bukan belanja, ambilan. Okey. Kalau pemilik bagi kepada kedai Abu, itu sebagai modal. Ni modal, kan? Okey. Itu yang pertama,